azab kubur, tuan-tuan, azab yaumul mahsyar, azab neraka dan lain-lain, tuan-tuan ya. Nangis, tuan-tuan yang mulia, basah habis serban-serban, dan ridak mereka ni, tuan-tuan yang mulia, menyapu air mata, tuan-tuan yang mulia. Macam tu, tuan-tuan yang mulia, mereka takut. Lebih kuat dia nangis daripada masa mati anak dan isteri dia, atau daripada masa mati anak dan suami dia. Lebih kuat lagi dia nangis, tuan-tuan dia. Sehingga pada satu hari, tuan-tuan dia, sahabat nangis ni, tuan-tuan, terisak-isak. Ada satu orang ni, dia duduk jauh bersandar di belakang sana bersandar. Sampai sekarang pun ada yang cari belakang kalau masuk masjid. Ada satu masjid ni, bila saya masuk ni, belakang yang bersandar. Masjid besar macam Masjid Anwar kan besar jauh kan. Duduk belakang tu kita macam kurang kena-mengena sikit lah dengan orang tu. Jadi satu hari kata Bilal, Ustaz, saya minta izin dengan Ustaz nak pindah mimbar ni ke depan sikit, biar dekat dengan orang yang ramai sangat duduk depan, Ustaz. Oh, cantik, bagus. Dia pindah ke depan. Orang tu pula duduk ke belakang. Faham tak? Orang yang duduk tu duduk ke sini, duduk ke sini. Jadi saya, tuan-tuan, pening saya tu. Nampak tak? Tak tahulah, tuan-tuan dia. Kita ada satu PA ni di samping masjid ni. Nak kata tak ikhlas pun datang awal. Jadi di belakang dia datang awal. Datang awal dulu simbang, isap pokok. Allah Akbar. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita dah jadi jamaah ni, surau masjid ni sudah alhamdulillah. Dah orang mulia, tuan-tuan yang mulia, orang yang muliakan dia Allah. Cuma kita up sikit lagi, tuan-tuan yang mulia. Dia dalam masjid, dalam surau pun sekalipun, dia pahala dia lain, tuan-tuan yang mulia. Dia depan lain pahala, dia belakang sikit lain pahala, belakang sana lain pahala. Jadi kalau boleh kita cari tempat yang the best lah, ataupun the middle lah kan. Jangan cari belakang, ada ceramah-ceramah kita duduk belakang, jangan. Itu kurang pahala dia, tuan-tuan dia. Jadi kawan ni, dia relax je. Orang semua satu masjid nangis, dia Rasulullah nangis, tuan-tuan dia relax je. Dah senyap semua, orang dah motif nangis. Dia bangun, angkat tangan, ya Rasulullah, saya pelik tengok kawan-kawan ni, kenapa nangis-nangis sampai macam ni sekali, kenapa? Saya pelik, ya Rasulullah. Rasulullah cerita mati, cerita kubur, cerita hari kiamat, kan lama lagi. Lama lagi, kita tak tahu pun mati siapa kita tahu kan. Pelik orang ni, very strange. Rasulullah tak jawab, tuan-tuan. Rasulullah datang mendekati hamba Allah ni. Rasulullah dedak telapak tangan ke dada dia. Apa Rasulullah kata? Ukhraj ya Abdullah, 3 kali. Rasulullah cakap ukhraj ya Abdullah 3 kali. Apa makna dia? Keluar wahai musuh Allah, keluar wahai musuh Allah, keluar wahai musuh Allah. Nah, lepas tu Rasulullah pergi tempat mimbar balik. Kawan tu pula menangis seorang, merawau, tuan-tuan. Nangis dia tak berhenti-berhenti. Orang lain jadi black pula. Kita dah berhenti, dia bosan. Pada tuan-tuan dia. Nah, maka ni tuan-tuan dia, kita ni tuan-tuan dia, bila tak takut mati, tak takut azab Allah, kita takut azab manusia, kita tak takut azab akhirat, takut azab dunia kan. Maka maknanya dalam hati kita ni tuan-tuan, dia ada 2 kursi.
Satu kursi malaikat, satu kursi jin. Kadang-kadang kursi malaikat tak ada dah, kosong. Ada kursi kosong. Kursi malaikat. Yang ada kursi jin tuan-tuan. Maka jin kontrol kita tuan-tuan. Maka ketika itu tuan-tuan, Rasulullah kata Al-Quran huwa shifaul qulub. Obat hati. Mana obat hati? Untuk memelihara hati kita ni jangan didekati oleh syaitan. Bacalah Quran. Baca Quran bila masa. Kita handphone sekarang ada kan. Janganlah tanda sudah sedang drive traffic light baca Quran boleh. Duduk kedai mama baca Quran. Mama tak tulis pun situ baca Quran is prohibited here. Tak ada tulis, boleh baca kan. Mana ada orang melarang? Tapi saya tak jumpa lagi orang macam Quran kan? Itu tuan-tuan yang mulia penting. Sebab tuan-tuan yang mulia, kalau dia dalam hati kita ni tuan-tuan yang mulia, kita memang tak boleh bergerak. Enjin kita ni tuan-tuan, nak kata hidup pun tak hidup, nak kata mati pun tak mati. Susah tuan-tuan nak beribadat habis cinta. Maka tuan-tuan yang mulia, kalau kita ni macam kata banyak jin dalam hati kita, banyaklah baca Quran kan? Banyak baca Quran. Maka Rasulullah tuan-tuan tengok hadis sahih, apa yang kita perlu buat bila orang sedang nazar kan? Tak kira saya ke tuan-tuan, kita sudah nazar, dah nampak memang kita ni sedang nazar nak meninggal dunia. Rasulullah suruh apa tuan-tuan ya? Baca Quran supaya syaitan tidak mendekati, kacau hati dia. Yang dia sedang fokus tadi kepada talqin kita. Talqin di mana? Talqin ni tuan-tuan ya, ingatan, warning, memberi peringatan, itu talqin. Kita talqin ni tuan-tuan ya, bukan selepas mati sahaja. Selepas mati pun kita talqin, dan nak mati sangat penting talqin. Talqin apa? Kita ingatkan seseorang bila dia nak mati dengan kalimah La ilaha illallah. Ada seorang wali Allah, saya baca satu kitab tuan-tuan ya. Bila murid-murid dia yang alim-alim ni tuan-tuan ya, talqin dia. Bila talqin dia buat macam ni. Orang talqin La ilaha illallah, dia buat macam ni. Lagi talqin, lagi dia macam ni dia buat. Orang semua sudah nangis, ya Allah kenapa ada guru macam tu. Dia paling kuat berzikir kepada Allah, paling kuat tahlil, paling kuat tasbih, dia paling kuat baca Quran. Tak mungkin guru kita macam tu. Nangis semua datang. Nah, dalam nangis-nangis tu tiba-tiba dia buka mata. No, buka mata. Nah, kawan pun tanya kenapa tu? Oh, bila kita talqin tak nak jawab, tu buat macam ni. Bila engkau talqin, syaitan pun talqin. Faham tak? Bila kita ingatkan orang mati ni, syaitan pun ingatkan. Dia ingatkan apa tuan-tuan yang mulia? Dia ingatkan yang lain. Nampak tak? Maka talqin, kita talqin, dan Quran baca. Baca Quran. Pasang tip ke apa-apa ke, pasang. Pasang handphone, baca Quran. Itu kita nak talqin. Kita nak sayang dia, nak selamatkan dia, nak selamat iman dia, nak dapat husnul khatimah, supaya dia mati baik tuan-tuan dia, masuk syurga tuan-tuan dia, jannatul na'im. Makanya tuan-tuan dia, bila Rasulullah cakap ukhraj ya adu Allah 3 kali, bangunlah dia nangis, bangunlah dia sedar. Masya Allah tuan-tuan dia. Makanya tuan-tuan dia, jadi ketika itu Rasulullah cerita macam mana sakit mati
macam mana sakit selepas mati azab kubur, macam mana sakit selepas azab kubur di yaumul mahsyar, macam mana sakit ketika kita dihalau ke dalam neraka. Maka sahabat-sahabat semua nangis, tuan-tuan yang mulia. Ada yang lari-lari nangis, tuan-tuan yang mulia. Maka ada seorang Yahudi ni, tuan-tuan yang mulia. Seorang Yahudi orang kafir, tuan-tuan yang mulia. Dia lari ke rumah dia, Rasulullah sedang ceramah ni. Dia korek kubur. Dia korek kubur, tuan-tuan yang mulia. Dia korek kubur untuk apa, tuan-tuan yang mulia? Ambil tulang-tulang yang ada dalam kubur ni, masuk dalam plastik bag tu, plastik merah. Lari ke masjid lagi, jumpa Rasulullah. Nah, dia berdiri depan Rasulullah, dekat dengan Rasulullah. Dia kata, tuan-tuan yang mulia, Muhammad, kau nampak tak? Ni dalam plastik ni, dia buka plastik, dia tunjuk tulang tangan, tulang kaki, tulang mati, tuan-tuan yang mulia. Engkau cakap tadi orang mati hidup balik. Siapa nak hidupkan ni? Dah repot tulang macam ni, ini tinggal sikit-sikit lagi dalam kubur. Saya korek tadi. Ada yang tak ada tulang tu. Macam mana awak nak hidupkan yang ni? Rasulullah terdiam seketika, tuan-tuan. Lalu turunlah ayat ini yang kita baca tadi, tuan-tuan. Kata Jibril, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia tunjuk satu contoh kepada kami. Apa contoh dia tunjuk tadi, tuan-tuan? Tulang-tulang yang dah reput itu dia tunjuk. Dia tunjuk satu perumpamaan kepada kami. Dia tunjuk kepada Rasulullah, maknanya dia tunjuk kepada Allah. Apa dia kata? Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Apa dia kata, tuan-tuan yang mulia? Mayyuhyil 'idhama. Siapa yang menghidupkan tulang-tulang yang reput ini? 'Idhama, tuan-tuan yang mulia, tulang. Tulang-tulang tu, itu dalam bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa Arab disebut dengan 'idhama. 'Idhama, lidah terkeluar. Kenapa? Karena zat ini huruf roti canai. Kita ada huruf roti canai. Yang pertama zazizu, zaz. Yang kedua safisu, sas. Yang ketiga zazizu, zaz. Kenapa kita sebut huruf roti canai? Kerana keluar lidah dulu baru baca. Kita makan roti canai, keluar lidah dulu baru makan. Senang cerita. Ada yang tak keluar lidah tak makan roti canai? Betul ke? Jangan tipu. Pegang je roti canai, lidah dah. Pegang bawah. Ini huruf ni macam ni juga. Belum baca, keluar lidah dulu. Dhama, itu tulang mana dia. Siapa mayyuhyil 'idhama? Siapa yang boleh menghidupkan tulang-tulang dah reput macam ni, Muhammad? Wahya ramim. Ramim ni, tuan-tuan yang mulia, tulang yang sudah patah-patah, yang sudah reput-reput tu dah. Itu ramim disebut dalam bahasa Arab. Ramim. Macam kita jatuh gelas, kan dah pecah. Itu disebut dengan ramim. Zujajah
ramin, wahya ramin, wahwa ramin. Ramin dah hancur dah. Nah, wahya ramin, may yuhyil 'idhama wahya ramin. Nampak tak? Ini pertanyaan Yahudi, tuan-tuan. Pertanyaan orang kafir kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan sahabat-sahabat yang mulia. Lalu Allah mengajarkan Nabi Muhammad supaya menjawab. Qul, kata Allah, jawab Muhammad. Qul, jawab Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Yang menghidupkan tulang-tulang yang dah hancur itu adalah orang yang mula-mula cipta dulu. Siapa yang cipta dulu tulang tu masa cantik tu? Siapa cipta? Siapa yang buat? Dialah yang akan menghidupkan. Yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Ansha'a ni makna dia khalaqa ataupun ja'ala, sama makna tiga ni. Khalaqa, ja'ala, ansha'a, itu sama makna dia, menjadikan, create. Siapa dulu? Orang-orang yang mula-mula jadikan dulu, orang itulah yang jadikan balik. Mana tadi? Ansha'a wa huwa bi kulli khalqin alim, dan dia maha mengetahui dengan semua ciptaan ini. Maha mengetahui dengan semua ciptaannya, dengan apa yang ada dalam alam ini yang telah diciptakan. Dia maha mengetahui macam mana nak jadikan balik. Itu maksud dia. Dia boleh jadikan balik semua ikan-ikan kalau mati di laut. Dia boleh jadikan balik semua makhluk di darat kalau mati. Kan? Tengok tuan-tuan yang mulia. Ni tuan-tuan yang mulia, tengok cerita Nabi Allah Ibrahim. Ketika Nabi Allah Ibrahim berjalan tepi laut, Nabi Allah Ibrahim, kan? Dia tengok bangkai keldai dah berulat, penuh ulat. Ketika itu tuan-tuan yang mulia, pasang sedang naik pasang, separuh tenggelam. Yang tenggelam itu dimakan oleh makhluk laut, ikan ke apa-apa ke, makan bangkai itu. Dan yang di darat ini makan oleh makhluk darat, burung makan tu, kan, biawak semua makan tu. Jadi Nabi Allah Ibrahim pun tanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tanya, ya Allah, boleh tak saya nak tahu macam mana cara engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati? Nabi Allah Ibrahim tanya. Ini ada dalam, tak silap saya, dalam surah Al-Imran, tak silap saya. Nabi Allah Ibrahim tanya kepada Allah. Maka Allah suruh Nabi Allah Ibrahim mengumpulkan 4 ekor burung. 4 ekor burung ini Allah Subhanahu wa ta'ala suruh cencang-cencang burung ni. Lepas tu campur balik. 4 ekor ni, bulu dia, kepala dia, semua campur balik. Kemudian kata Allah, lempar ke 4 penjuru, satu lungguk, 4 lungguk yang sudah bercampur-campur balik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'tika safya, kata Allah, panggil burung-burung yang telah engkau buang tadi, dia akan datang segera. Nabi Allah Ibrahim pun panggil. Kalau tadi burung merpati, terbang situ. Nampak tak kata-kata? Allah boleh menghidupkan semua makhluk yang sudah mati ini. Macam mana dia boleh menciptakan, macam tu dia boleh menghidupkan. Maka tuan-tuan dan puan kita, masalah keimanan ini, masalah nak cerita ni, masalah
keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keyakinan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan dan puan, bila ditanya siapa yang nak hidupkan tulang-tulang yang dah ramin ini, tuan-tuan jangan bubuh nama anak ramin pula. Tengok ayat Quran Ustaz, ramin dalam surah Yasin. Muhammad ramin. Muhammad apa makna dia? Muhammad hancur-hancuran. Ada saya jumpa seorang perempuan anak dara, lawa dia. Nama dia Fatarani, nama dia Fatarani. Bila saya tanya mak dia, dia kata, Ustaz dalam surah Yasin ada ayat Quran Ustaz, Fatarani. Ini ada untuk guru nama. Nah, Fatarani apa makna Fatarani? Yang telah menciptakan aku, itu makna Fatarani. Ja'alani, Anisha'ani, itu makna Fatarani. Aku kena mengena dengan nama orang. Nah, bila nak ubah nama, nak ubah nama cucu, rujuk dulu kepada ustaz yang faham bahasa Arab lah. Sekarang ada ustaz yang dia tak apa faham bahasa Arab, pinjam dah, ni surah Yasin, apa? Bulan Quran, ni bahasa Arab. Ada nama pula. Saya jumpa Ibnu Shah. Ibnu Shah ni tuan-tuan dan puan, maaf ya, anak kambing janda. Maaf ya, tak ada Ibnu Shah sini kan? Tak ada. Mudah-mudahan jangan ada. Syaitan ni kambing tuan-tuan dan puan. Ibnu tu budak lelaki. Kalau bintun tu budak perempuan. Astagfirullahaladzim. Nah, habis kita apa nak cakap? Umur dah 18, 20, 22, macam mana nak buat? Sudahlah. Baik. Jadi bila dia tanya siapa yang jadikan tulang ni, qul, kata Allah, yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Jawab wahai Muhammad, yang menjadikan nanti itu balik adalah orang yang mula-mula menjadikannya dulu, dan dia maha mengetahui dengan semua ciptaan yang telah dicipta ini, yang telah dijadikan ini. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari, dan dialah yang telah menjadikan untukmu pokok-pokok yang hijau. Pokok-pokok yang hijau ni, akhdar mana dia? Hadar ni hijau. Hijau apa dah? Hijau pokok. Hijau macam hijau pokok. Itu mana dia? Hadar. Akhdar. Nara, api. Dialah yang telah menjadikan api pada pokok-pokok yang hijau ni. Kan? Pokok-pokok yang hijau ni tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan tengok kebakaran di Australia, tuan-tuan tengok kebakaran di Amerika, tuan-tuan tengok yang terbakar tu hutan hijau ke, hutan kuning ke, hutan apa? Hutan ni hutan hijau tuan-tuan dan puan. Boleh terbakar beribu-ribu ekar tuan-tuan dan puan, dan boleh terbakar rumah-rumah orang yang dekat dengan hutan-hutan hijau ni tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Ini tuan-tuan dan puan, siapa yang jadikan itu boleh terbakar hutan hijau ni? Inilah alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Dialah yang telah menjadikan api tuan-tuan dan puan daripada hutan-hutan yang hijau itu. Kehendak Allah. Fa idza antum minhu tuqidun, maka tiba-tiba kamu menghidupkan api daripadanya itu. Mana? Siapa yang mengizinkan hidup api dalam hutan hijau ni adalah Allah. Kalau Allah mengizinkan tuan-tuan dan puan, hutan-hutan lebat yang masih hijau pun terbakar tuan-tuan dan puan. Lain kita ni kalau dah jadi kayu api kita bakar kan, pun daripada hutan hijau juga tadi.
Awalaisa alladhi khalaqas samawati wal ard. Bukankah orang yang telah mampu menjadikan semua langit-langit yang ada ini dan semua bumi ini? Bukankah orang yang telah menjadikan langit dan bumi ini biqadirin, mampu juga, ala ayyakhluqa mislahum, untuk menjadikan yang serupa dengannya, mampu juga dia menjadikan yang lain juga seperti itu. Bukankah begitu? Tengok tuan-tuan yang mulia, bahasa Quran tuan-tuan yang mulia. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dia mampu menjadikan yang lain juga yang seperti itu? Bala wa huwal khallaqul alim. Bahkan mana dia? Wa huwal khallaqul alim. Dia maha mencipta, maha pencipta lagi maha mengetahui. Dan ini beberapa ayat diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab orang Yahudi tadi, tuan-tuan. Lepas tu orang Yahudi ini belah je, Pak Abah dan dia pun tercengang. Dia belah je, tak bunyi apa dah. Lepas dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masya-Allah tuan-tuan, semua jawapan-jawapan yang ada dalam Al-Quran ini diajar kepada junjungan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdebat dengan orang-orang kafir ini, orang kafir Yahudi, orang kafir musyrik, orang kafir jahiliyah dan lain sebagainya. Maka keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti senantiasa kita semai dalam jiwa kita. Bila kita dah rasa kurang respect pada Rasulullah, kita buka lagi sirah Rasulullah, kita baca lagi. Lebih baik kita baca kalau dalam tafsir tuan-tuan dia, seperti dalam surah Yasin ini tuan-tuan dia. Dan ini tuan-tuan dia, kita kena faham tuan-tuan dia, sifat-sifat Rasulullah. Kan seperti ada 10 sifat Rasulullah, kata Imam Ghazali dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Siapa yang menghafal tak lupa-lupa dan menghayati 10 sifat itu, Allah memelihara dia daripada musibah ta'an, musibah malapetaka, musibah kebakaran dan kecurian dan lain sebagainya. Dalam biasa dengarkan tu orang baca-baca selalu lam yahtalif qatullah mutlaqan abada wa manatha aba asla fi madaz zamani min dawabu falam tahruq wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihim